Al-Anfal ayat ke-41. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, ya fattah ya razaq ya alim bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma, Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. Surah Al-Anfal ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Ini ialah ayat pembahagian harta ghanimah. Nah, ini bahagian kedua surah Al-Anfal. Diberitahu cara-cara nak bagi dah lah. Jadi, kenapa Allah Ta'ala yang membahagikan? Pertama sekali, Allah Ta'ala tentukan perang. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi ngantuk, menurunkan malaikat, memberi keputusan benar. Nabi nak yang lain. Nabi nak Abu Sufyan, nak lawan Abu Sufyan, tetapi yang berlakunya lawan Abu Jahal. Nak lawan 70-80 orang, tiba-tiba lawan 1000. Tapi benar, duduk tempat berpasir. Tapi tu satu hujan, menyebabkan jadi kerak dan boleh basuh, boleh mandi, boleh apa, boleh sekar tubuh. Nah, jadi ini ayat. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala yang menentukan peperangan tu, maka Allah Ta'ala lah yang membahagi. Tapi Allah Ta'ala kata yang membahagi itu Allah dan Rasul. Nah, wa'lamu, dah ketahuilah, annama ghanimtum min syai', bahawasanya segala harta rampasan ghanimah tu yang kamu perolehi itu, apa saja harta ghanimah yang diperolehi daripada perang Badar tu, fa anna lillahi khumsahu walir rasul, maka milik Allah lah 1/5 dan rasulnya. Dan rasul milik Allah, jadi 1/5, iaitu 20%. Waladzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, daripada 20% tu boleh pada rasul, boleh juga kerabat terdekat rasul, juga anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang sabilillah. In kuntum amantum billah, sekiranya kamu beriman pada Allah, maka hendaklah turut perintah Allah Ta'ala ni. Wa ma anzalna ala abdina, dan tidaklah Quran ini diturunkan kepada hamba kami iaitu Nabi Muhammad, Yaumal Furqani, iaitu pada hari penentuan hak dan batil. Furqan ni pembeza di antara hak dan batil. Nah, jadi iaitu hari perang Badar, hari Korban Badar, iaitu ketika berlaku tu Yaumal taqatal jam'an, iaitu hari bertemunya dua pasukan. Maka Allah Ta'ala memberi kemenangan itu kepada tentera Islam. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Sedangkan Allah Ta'ala terhadap segala sesuatu yang lain pun memang dia berkuasa. Bukan setakat
menentukan perang. Baik, bahagian yang ke-6, sebab-sebab perang, sebab-sebab peperangan. Bahagian ke-6 lah. Ghanimah. Okey. Ni harta ghanimah dah ni. Bermakna daripada harta ghanimah tadi 80% bagi kepada tentera. 80% bagi kepada tentera, 20% kepada Allah dan Rasul. Serta jadi Nabi tu akan bagi kepada keluarga dia, orang miskin yang tak beri perang ni. Mana yang tak beri anak-anak yatim dan yang usia agama. Tengok surah Ali Imran ayat 161. Ali Imran ayat 161. Dalam menentukan peperangan ni, orang-orang munafik dia kata, dia tuduh Nabi ni akan curi harta ghanimah. Masa Nabi yang berbagi ya. Lepas tu 1/5 tu untuk Nabi pula. Jadi dia kata Nabi ni nak curi. Ini daripada surah Ali Imran ayat 161. Wa ma kana li nabiyyin, dan tidak patut bagi nabi an yughalla, untuk dia mencuri. Wa man yaghlul, barang siapa yang mencuri harta ghanimah ni, ya'ti bima ghalla, dia akan bawa datang harta pencurian itu yaumul qiyamah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian akan dibalas kepada setiap manusia maka sahabat apa yang mereka telah lakukan, wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi. Okey. Harta ghanimah termasuk dalam kanun jihad juga lah kan. Harta ghanimah ni termasuk dalam kanun jihad. Nah, nama ni. Jadi nombor 6 ni ialah maknanya nombor 6 daripada syarat perang. Syarat perangnya ialah teguh kaki tu. Teguh kaki tu lah. Teguh kaki. Teguh kaki, teguh hati. Bab nombor 6 perang. Syarat-syarat perang. Harta ghanimah tak? Harta ghanimah habis dah tu. Masuk dalam ni. Hati-hati. Baik, ini ayat ke 42. Tapi kita sebelum pada baca ayat 42, huraian bagi harta ghanimah lagi. Harta ghanimah ni ialah hendaklah dibahagi oleh pemerintah. Pemerintah yang membahagikan harta ghanimah ni. Awak cuba bayangkan 80% harta ghanimah ni dibahagi sesama tentera. Tidak kaya. Kalau awak pergi siaran New York harta New York tu bagi sama tentera 80%. 20% pada kerajaan. Allah. Oh, jutawan serta-merta. Sore-sore tu jutawan serta-merta. Lepas tu Pak Mal berapa blok tu? Berapa blok bangunan tu? Bagi. Berapa Pak Mal. Kereta lagi, apa lagi. Lepas tu, Amu Abdi pula. Kawan tu. 20 tu memang 20 untuk kerajaan. Untuk Allah dan Rasul. Iaitu kerabat Nabi. Dah Nabi mati, kerabat dia. Anak cucu dia. Anak saya ni, pokok saya. Waliyatam dan orang miskin, anak yatim, wal masakin dan orang miskin, wabni sabil dan orang yang sebab agama.
Bukan masuk dalam 80 ke dalam 20 lah. Dah 20 ya buat tu. Pasal mereka tak pergi perang. Yang pergi perang tu 80%. Mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kata lah. Sahabat kata masa Qadasiyah itulah. Ataupun lawan Parsi itu atau Rom itulah. Di mana emas yang dibawa balik harta emas yang dibawa balik itu letak dalam Masjid Nabawi. Orang sebelah sini tak nampak orang sebelah sana. Waktu tu bahagian kerajaan Allah. Waktu bahagian kerajaan bermakna 4 kali ganda lagi waktu tu bagi dah. Seorang-seorang tentera tu kaya lah kau. Dia tahu semua. Main-main dah ni. Ni ya mereka takut sangat ni. Tidak kata orang rumah 2.6 bilion ya tak jadi lah gitu. Ni. Harta ghanimah ni maknanya cara bagi tu kena ikut tu lah. Tetapi dia ada syarat-syarat lain lagi. Selain pada tu ada juga syarat-syarat lain lah. Iaitu siapa yang bunuh orang tu boleh dapat apa yang di tubuh dia. Di tubuh orang tu apa yang ada di tubuh orang tu boleh ke orang tu lah. Sehinggalah mari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kata semua milik kerajaan apa. Bawa pergi ke Sana Umar. Sana Umar kata betul. Jadi lepas pada tu harta ghanimah ni tidak bagi segitulah. Tengok atas keadaan panglima perang dia nak bagi berapa. Tengok keadaan lah. Nanti tengok pada hadis lah. Sebab tu awak kena belajar. Kita ada besar, kita ada kecil tak ajar kita ni. Sebab tu kena belajar Bukhari ke apa kena tahulah tu nah. Baik. Ini ialah syarat ke-6 kenapa kena berperang. Iaitu daripada syaratnya ialah teguh kaki, teguh hati. Id antum bil udwan di dunia. Bil udwan di dunia iaitu ketika kamu duduk dalam lembah yang dekat di dunia, iaitu dekat dengan Madinah. Nabi ni duduk dekat dengan Madinah. Jadi Nabi pergi tunggu ketika kamu duduk dekat dengan Madinah. Pasal Madinah tu Nabi duduk tunggu kafilah daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan tu mari daripada Syam, kira-kira mari daripada lain Madinah lah. Jadi Nabi pergi tunggu depan. Wahim bil udwati buatil quswa. Sedangkan mereka duduk di lembah dekat dengan Quswah, iaitu duduk dekat dengan Mekah. Warraqbu asfala minkum, berada lebih dekat di tepi lembah. Kira-kira 5 batu lebih rendah lah. Kira-kira berada di dekat dengan Mekah. Nabi duduk dekat dengan Mekah. Nabi duduk dekat dengan Mekah. Nanti orang Madinah mari, orang Syam mari, orang Nunuk mari. Tiba-tiba buat ni mari daripada Mekah. Mari ke belakang. Iaitu Nabi duduk jauh daripada lembah Madinah.
Maknanya gini, silap saya tafsir ni. Id antum bil udwati dunia, ketika kamu duduk di pinggir lembah dekat dengan Madinah, dekat dengan Mekah. Wahum bil udwati quswah, sedangkan lembah mereka tu sahabat mereka tu mari daripada Mekah sana tu. Mereka tu mari daripada Mekah sana. Kita tengok dah silap. Saya tak cerita ni pembahagian kepada anak yatim apa ni, tak cerita ni. Cerita yang penting-penting yang dulu ni. Iaitu ketika kamu duduk berada di lembah yang dekat. Iaitu dekat dengan Madinah. Idza antum bil udwatil dunia, iaitu ketika kamu duduk dekat dengan Madinah. Sedangkan mereka, wahum tu, sedangkan mereka tu, iaitu orang-orang musyrik tu, bil udwatil qaswa, iaitu duduk dalam di pinggir yang lembah, di pinggir lembah yang jauh, iaitu jauh daripada Madinah, dekat dengan Makkah. Jauh daripada Madinah, dekat dengan Makkah. Warukbu, sedangkan kafilah tu pula yang terdapat Abu Sufyan bawa barang dagangan tu, asfala minkum berada di bawah kamu, iaitu tentera pasukan Abu Sufyan tu berjalan di tepi laut. Tentera Abu Sufyan berjalan tepi laut. Nabinya tunggu atas darat. Jauh pula ni. Jauh. Iaitu dekat tepi laut. Walau tawa'atum, dan sekiranya kamu ada persetujuan, iaitu maksudnya kamu dan puak-puak musyrikin menuju ke satu tempat, iaitu Nabi dan orang musyrikin pergi ke satu tempat. Lakhtalaftum fil mi'ad, pasti kamu tidak sependapat dalam menentukan hari perperangan. Kalau Nabi tahu bahawasanya Abu Jahal mari dengan 1000 tentera, nescaya Nabi itu tak akan buat perang itu. Gitu. Pasal 300 nak lawan 1000 kan. Kalau Nabi tahu mesti Nabi undur ke apa, buat persiapan lain lah. Mana dalam arti kata tak, benda tu Nabi tak tahu. Memang tak tahu lah. Nabi tak ada puasa tahu ni. Itu yang Nabi tahu. Lakhtalaftum fil mi'ad, pastilah kamu tak sependapat menentukan hari pertempuran. Mana bila bincang sama-sama tu, kita kata nanti dulu. Mana di antara sahabat-sahabat mesti bergaduh lah. Dah. Ada kata nak buat gini, ada kata nak buat gini, dah. Ini tiba-tiba jumpa dah ni masalah. Tak ada lagi, tak mundur. Tak boleh mundur lah. Datang bincang. Iaitu katanya daripada hadis ni, daripada Yahya bin Ibad bin Abdullah bin Az-Zubair, daripada ayahnya Abdullah Az-Zubair, daripada Az-Zubair ni, iaitu jika perperangan itu ditentukan waktu oleh kamu dan mereka, kemudian terdengar oleh kamu berita tentang jumlah mereka yang banyak sedangkan jumlah kamu sedikit, nescaya kamu tidak akan berperang, tak akan jumpa lah. Walakin, akan tetapi Allah Ta'ala walakin
Liyaqdi Allah, akan tetapi Allah Ta'ala sudah buat keputusan melakukan pertemuan di antara dua pasukan. Amra, ya Allah Ta'ala sudah buat keputusannya. Kana maf'ula, dan agar keputusan Allah Ta'ala itu terhadap segala sesuatu itu pasti akan dilaksanakan. Sama ada kita setuju tak setuju, bila Allah Ta'ala buat keputusan, tak boleh buat apa dah, akan berlaku peperangan. Nah, liyahlika man halaka, agar Allah Ta'ala membuat keputusan melalui satu keputusan yang pasti dilakukan, iaitu supaya orang yang binasa itu akan binasa dengan keterangannya yang nyata. Nah, halaka an bayyinah, supaya Allah Ta'ala akan membinasakan orang-orang musyrikin, dibinasa dengan nyata, dengan nyata, iaitu kalah perang. Wa yahya, dan supaya hidup man yahya, orang yang inabah, maka hiduplah akidah tauhid orang yang ada inabah, al-bayyinah, daripada dalil-dalil kuasa Allah. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu la sami'un alim, maha mendengar akan segala kebimbangan hati orang beriman. Al-alim, maha mengetahui macam mana nak mengalahkan mereka, mengalahkan musuh. Mengikut ceritanya gini, mengikut ceritanya Abu Sufyan memberi peringatan untuk maju ke depan kafilahnya, seraya menyuruh satu orang nama Majdi bin Amr, apakah kamu dapati orang asing datang ke air ini? Majdi bin Amr jawab, tidak, demi Allah, tetapi tadi aku lihat dua orang mengistirahatkan untuk mereka di tempat ini dan mengisi gerbah mereka dengan air. Gerbah mereka dengan air. Setelah itu kedua itu pergi. Selanjutnya Abu Sufyan pergi ke tempat unta dua orang itu berehat tu. Kemudian dia ambil tai unta tu, dia periksa tai unta. Orang Arab ni kan, dia orang pada pasir, dia tahu. Lepas tu bila dia periksa, ternyata dalam tai unta tu ada biji kurma. Maka dia berkata, demi Allah, ini makanan binatang orang Yathrib. Tahu dia. Ni mesti apa-apa tu dah, mari dah. Kita tengok tai unta ya. Selanjutnya ada tempat dia pulang kembali. Lalulah dia lalu ke tepi pantai. Gitu. Allah Ta'ala lah yang tentukan tu sebenarnya. Dia jumpa satu orang. Hanya ada orang yang kesadis, mereka terkata, orang terkata dia tak jumpa, mereka dia tengok dua orang isi air. Dia pergi tempat orang isi air tu, tengok tai unta tu, cek ada biji kurma. Orang Yathrib makan maknanya orang Yathrib ni, orang Madinah ni ada lagi makan kurma ke unta dia lah, jadi gitulah. Sebab tu dia lalu ke belakang, kemudian terus balik. Jadi cepat dia lah sampai. Nabi nak tunggu di Badar lagi ni. Nabi nak tunggu di Badar lagi.
Masa sampai di Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Az-Zubair bin Awam dan beberapa sahabat lagi. Mereka harus mencari maklumat untuk Nabi. Lalu dia menangkap 2 orang daripada para pengumpul air daripada kaum Quraisy itu. Seorang anak daripada Bani Sa'id bin Al-As dan satu orang lagi daripada Bani Al-Hajjaj. Kemudian bawa kedua budak itu kepada Rasul. Mereka melihat Nabi sedang mengerjakan solat. Maka para sahabat Nabi bertanya kepada dua anak tersebut, milik siapa kamu ni? Budak ni hamba abdi. Milik siapa kamu ni? Mereka menjawab, kami adalah pengambil air untuk orang-orang Quraisy. Mereka memutuskan kami untuk mengambil air bagi mereka. Maka orang-orang yang tidak menyukai berita mereka itu, dan mereka berharap agar keduanya mengaku bahawasanya mereka adalah orang Abu Sufyan, sehingga mereka memukul 2 budak itu. Ketika mereka hendak menjatuhkan keduanya, maka keduanya mengaku. Dia kata, benar, kami ini milik Abu Sufyan, hamba abdi Abu Sufyan. Di atas spy. Spy kena tangkap. Setelah itu mereka pun meninggalkan keduanya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rokok dan mengerjakan sujud 2 kali. Lalu dia beri salam dan selanjutnya berkata, mereka berdua berkata jujur pada kamu memukul mereka. Marah sahabat ni, jika mereka berbohong kepada kamu melepaskannya. Percaya pada mereka, demi Allah, mereka berdua ialah orang-orang Quraisy. Keduanya telah memberitahuku tentang keadaan orang-orang Quraisy. Jadi dia mengaku dia ni milik Abu Sufyan, sedangkan dia milik orang Quraisy. Jadi oleh kerana mengaku milik Abu Sufyan, dia pelepaslah. Sedangkan dua orang ni milik orang Quraisy, orang Israel. Lalu Nabi tanya keduanya, berapa jumlah mereka? Jadi hamba abdi itu jawab, jumlah mereka sangat banyak. Apa saja persiapan mereka? Nabi tanya lagi. Kami tak tahu. Lalu Nabi tanya lagi, berapa banyak mereka setiap hari sembelih binatang? Berapa ekor sembelih binatang sehari? Terkadang satu hari 9 ekor, terkadang 10 ekor sehari, jawab mereka. Nabi berkata, berarti jumlah mereka sekitar 900 sehingga 1000 orang. Nabi tahu berapa ekor, dia berapa ekor dah 9,000. Gitu. Habis tahu dah lah. Selanjutnya Nabi berkata kepada 2 hamba tadi, siapa tokoh terhormat di kalangan kaum Quraisy? Keduanya menjawab, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Bakhtari bin Hisham, Hakim bin Hizam, Naufal bin Khuwailid, Naufal bin Khuwailid. Ini Siti Khadijah bin Khuwailid lah. Habis ipar dia ni. Ni perang, ni anak beranak belaka ni, anak beranak Nabi belaka ni. Jadi kita aja ada lawan anak beranak juga kita pun. Kita lawan anak beranak juga. Tapi kita rasa tak boleh lawan anak beranak Nabi ni, lawan anak beranak dia belaka ni. Selanjutnya Nabi menemui orang ramai ini dan mengucapkan salam seraya berkata, inilah Mekah yang telah mencampakkan buah hatinya untuk kamu. Beritalah ni dah. Awak nak tahu benda ni duduk dalam kitab-kitab hadis besar.
Kita hadis gini tak duduk dalam Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, tak duduk situ. Tak duduk dalam. Kita ni hadis gini itulah kitab sah. Sebab tu ramai ni. Masa kita tak belajar aja Riyadhus Shalihin. Apa tu? Hadis 40. Mustikah hadis, gitu ya lah. Jadi hadis-hadis kitab sah tak belajar. Maka sebab tu tak tahu tu. Banyaklah kalau saya nak baca ni, banyak ceritanya. Tapi saya sekarang ni nak ajar pada awaknya ya reka-reka saja. Sebab Ustaz Adih ada kan ajar. Senang lah. Nah. Bila sampai bab jihad besok, perang Badar, dia keluar semua hadis ni. Detail cerita lagi ya. Kena tahu kok hadis tak boleh dengar. Tak boleh dengar berita. Saya dapat tahu begini, saya dengar orang kata begini. Tak jadi gitu. Nah. Hadis pula kena hadis sahih. Berita ni kena hadis sahih. Tak boleh hadis-hadis lain tak boleh makan. Maka berita yang paling bagus sekali ialah dalam Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abi Daud. Adalah tu berita-berita hadis sahih. Hadis-hadis begini kita belajar, tapi bukan untuk kita boleh amal, untuk tahu kan. Ayat ke-43. Nah? 43 tak? 42. 43. Oh, 43. Ya, 43. Ayat ke-43. Idh yurikumullahu fi manamika qalila. Iaitu ketika Allah Ta'ala menampakkan mereka pada kamu dalam mimpi kamu. Nabi bermimpi. Dalam mimpi Nabi itu dia tengok pokok orang kafir ni sedikit. Sebab tu jadi berani tu. Nabi tengok sikit kan. Qalilah sikit lah. Mana mereka dalam mimpi kamu tu sedikit saja mereka tu. Walau arakahum, dan sekiranya Allah Ta'ala memperlihatkan mereka kepada kamu kathira, banyak, la fashirtum tentu kamu jadi gerung, gementar. Wala tanaza'tum, dan kamu jadi, tentu saja kamu akan berbantah-bantah fil amr, dalam urusan perang ni. Walakinnallaha asallama, akan tetapi Allah Ta'ala telah menyelamatkan kamu. Innahu alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Ta'ala tu dalam hati-hati setiap manusia tu maha mengetahui. Catatan saya pula. Ini Ibn Kathir. Iaitu dalil yang ketujuh. Yang ketujuh ni, dalil yang ketujuh, kenapa kita kena perlu pergi berperang dan percaya kepada khalifah tu, iaitu pemerintah tu. Dengar ni, tengok ni, dengar ni. Iaitu idh yurikumullahu fi manamika qalila, iaitu ketika Allah Ta'ala memperlihatkan kepada Nabi, pada mereka tu, Nabi sini dah, manamika dalam mimpi kamu, qalila, mereka tu sedikit saja. Jadi general askar ni dia akan beritahu, tak apa, awak pergi tu benar lah. Jadi kena percaya lah tu, kena percaya, kena ikut perintah general lah.
Sebab walau arakahum, kalau sekiranya Allah Ta'ala perlihatkan pada mereka, kathira, mereka tu ramai, memperlihatkan pada kamu tentang mereka tu ramai, la fashiltum, tentulah nescaya kamu akan gementar, wala tanaza'tum, tentu sekali kamu akan berbalah bantah fil amr, dalam urusan perang. Walakin Allah sallama, akan tetapi Allah Ta'ala itu menyelamatkan keadaan takut-takut dan pecah belah tu. Jadi general askar akan beritahu supaya buat gini. Jadi kita ni kena ikut ialah pasal dia tahu cerita keseluruhan. Jadi askar bawah ni tak tahu serang pasal apa. Nah, askar bawah private ni tak tahu. Jadi general yang tahu ya. General pula dia tak akan cerita sebab apa dia buat gitu, takut pecah rahsia. Nah, kalau ada askar dalam ni mudah faham sikit rasa. Follow order. Follow order. Oh, follow order ni. Seluar yang sekarang. Seluar ya askar. Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu alimun bidzati sudur, maha mengetahui dalam lipatan Tuhan hati manusia. Syarat ke-8, kenapa syarat perang ni? Syarat perang juga, iaitu di medan perang. Di medan perang itu sendiri. Wa idh yurikumuhum, dan ingatlah ketika Allah Ta'ala perlihatkan mereka kepada kamu, iaitu sahabat Nabi sini, iaitu idzil taqaitum, ketika kamu berjumpa dengan mereka, fi a'yunikum, pada pandangan kamu, qalila, mereka tu sikit. Sahabat ni ramai-ramai tu, mula-mula dia tengok tentera tu, dia tengok sikit. 1000 tu tengok macam 100 gitu ya. 1000 tu tengok sikit. Allah Ta'ala buat ni. Wa yuqallilukum, dan Allah Ta'ala memperlihatkan kamu pula yang sedikit tu jadi banyak, fi a'yunihim, pada mata-mata mereka, penglihatan mereka tu, pada pandangan mereka kamu ni pada pandangan mereka, mereka lihat kamu ni sikit. Pasal apa ni? Jadi sahabat Nabi tengok musyrikin ramai-ramai 1000 orang tu sikit. Musyrikin yang mana ada tu pula tengok sahabat Nabi yang 300 tu sikit lagi orang tu. Apa jadi agak-agak? Apa jadi kepada Jadi berani lah. sahabat Nabi jadi berani. Yang musyrikin jadi macam mana? Ya, confirm menang lah. Dia dah benar ni, awam gila, tak apa lah, dapat tak ramai tu buat dia. Ni tu ya ni dah. Gitu. Allah Ta'ala perlihat. Liyaqdiyallahu amra, supaya Allah Ta'ala berkehendak, buat keputusan daripada perintahnya. Nak suruh perang ni, nak suruh benar. Dia gini ya kak, macam-macam. Awak tengok orang main gusti tu kan, orang main gusti tu, dia yang kecil dia nya lawan hak besar, tapi dia pergi provoke supaya kawan tu marah. Lepas tu kawan dia lawan tu, dia bawa sakit ke apa, awak lembek ke apa, kan jadi berani ke apa kan dah. Lama-lama tu orang yang besar tu cepat lemah, masa stamina tak cukup. Masa dia tengah lembek tu baru dia buat dia provoke. Nah, kana maf'ulan, dan keputusan Allah, amran, keputusan Allah Ta'ala tu kana maf'ula, semestinya akan berlaku. Wa ila Allahi turja'ul umur, dan kepada Allah lah kembalian segala urusan nak sebenar ke siapa ke, urusan Allah. Jadi kita ni bagaimana kita dalam sepak tauhid ni, dengar ke mereka ni memang ramai dia ni. Nah, habis macam mana nak buat ya.
Pasal ya tolong tu Allah Ta'ala. Percaya tu. Tak percaya enggak ke tak percaya? Nah. Ni undang-undang jihad pula. Teguh kaki, teguh hati. Tadi ulang tadi ni. Teguh hati, teguh kaki. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini perkara yang seterusnya ialah teguh kaki, teguh hati. Undang-undang jihad. Ayat ke-45. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Idza laqitum fi'atan. Ketika kamu bertemu dengan pasukan musuh. Bila kamu bertemu dengan pasukan musuh, Fathbutu, maka teguhkanlah kaki kamu, maknanya jangan lari. Wadhkurullah, ingatlah kamu pada Allah katsira, banyak-banyak. Secara zahir, sentiasa ingat pada Allah secara zahir. Subhanallah, Allahu akbar, kabara. La'allakum tuflihun, supaya kamu ni berjaya. Ya tidak bising ni kita ni. Orang Islam perang tidak bising. Oyo macam ada buat dah tu, tak jadi lah gitu. Tak boleh apa-apa, tidak begitu. Tidak begitu. Takbir. Tak boleh gitu. Dia gini lah. Masa perang Tabuk di dekat Syria sana. Mana Nabi pergi serang kira-kira Yahudi, tapi duduk dalam Empire Rome. Dia pergi serang tu lepas main subuh. Tak tahu pun musuh tu Nabi serang, tak tahu. Jadi dia akak cangkul lah, kalau kita ni akak cangkul, nak pergi ke kebun kan, akak cangkul tengok-tengok, tentera Nabi tu masuk dalam kebun, masuk dapur. Tak tahu dia. Maknanya tidak bising apa. Kita ni perang ni, ini Allahu Akbar lah. Dia tak gitu. Dalam hati dia. Takbir, tak jadi gitu. Dia slow ya, dia perlahan-lahan ya. Dalam perang Tabuk tu, Nabi masuk. Yahudi tak bawa cangkul. Kalau kita bawa cangkul lah, nak pergi ke kebun. Dia tengok tentera mari. Tak boleh apa dah, masuk dah. Jadi Nabi ya, perang Tabuk tu pergi ambil saja harta. Ambil saja semua sekali. Iaitu selepas penaklukan Mekah. Lepas penaklukan Mekah, surah Tabuk. Selepas perjanjian Hudaybiyah. Selepas perjanjian Hudaybiyah, balik ke Madinah, terus ke Tabuk. Iaitu 1,400 atau 1,800 orang tu balik mari jutawan semua. Jutawan semua sekali. Ya pada harta ghanimah tu jutawan semua sekali. Hari ni cerita harta ghanimah. Semua sekali 1,500 orang tu semua sekali jutawan. Awak kira pergi serang Fort Knox Amerika, begitu lah. Tidak ada bising-bising. Kita ada takbir. Hati kita. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah Ta'ala tu kathira, banyak-banyak. Jangan bising lah. La'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Ayat ke-46. Ayat ke-46. Ta'ati Allah wa rasulahu, dan taatilah kamu dalam urusan perang ni. Taat pada Allah iaitu taat pada perintah dia. Wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi rasul sudah tak ada, maka yang ada ialah khalifah, maka kena taat pada khalifah.
Taat pada Allah, taat pada khalifah. Taat pada Allah ya taat pada segala syariat. Wa rasulahu, dan perintah Rasul dalam urusan perang. Wala tanaza'u, jangan sekali-kali kamu bertengkar. Fatafshalu, maka jadilah kamu lemah, jadi kamu jadi gementar, iaitu jadi lemah semangat. Wa tadhhaba, dan hilang kehebatan kamu. Rihukum, hilang kehebatan kamu, hilang kekuatan kamu. Hilang kehebatan satu, hilang rihukum tu ialah hilang kekuatan kamu. Wa tadhhaba tu hilang kehebatan kamu. Hebat orang Islam tu hilang kerana bala. Rihukum, dan kekuatan kamu pun hilang kerana tu juga. Wasbiru, maka bersabarlah dalam mentaati perintah khalifah untuk peperangan ini. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Walau takunu kalladhina kharaju min diyarihim, janganlah pula kamu jadi seperti orang-orang kafir Mekah tu yang keluar daripada rumah-rumah mereka. Batara, dengan keadaan sombong. Wari'a, dengan keadaan riak. Wari'a an-nas, dan keadaan riak kepada manusia. Pasal dia pergi perang tu dia menang dah. Dia menang dah. Nak lawan 300 kan, dia 1000. Janganlah kamu jadi seperti orang-orang kafir Mekah. Kharaju min diyarihim, yang keluar daripada rumah-rumah mereka. Batara, dengan keadaan sombong. Wari'a an-nas, dan dalam keadaan riak kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan halang orang-orang Arab lain daripada jalan Allah, iaitu nak pergi masuk Islam. Ni berana ni, halang orang lain nak sebab agama atas masjid tak boleh, apa tak boleh, nak tuduh macam-macam pula lagi. Wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah Ta'ala maha ilmu pengetahuan dia meliputi semua perkara, meliputi semua perkara. Ni sebab yang keempat. Ni bab kenapa harta ghanimah tu kena bagi. Kena Allah Ta'ala yang bagi, Allah dan Rasul pula. Balik pada cerita tu tadi, sebab berlaku kalah perang mereka ni kerana sebab ni. Sebab dia kata, sebab yang keempat. Wa idh zayyana lahumul syaitan, dan ingatlah ketika diperlihatkan baik bagi mereka itu oleh syaitan, a'malahum, amalan-amalan syirik kufur mereka lawan Nabi, lawan orang ahli sunnah ni. Dia berasa benar, dan dia mengaku diri dia ahli sunnah pula. Tu kelak Allah syirik, mengaku syirik pada Allah, mengaku syirik pada mengajar di masjid besar Muhammad ni. Satu orang Pakistan atau India mari, adalah dia terjemahnya. Syarah atas masjid besar masjid besar Muhammad itu, dia pergi tahu tawassul ni boleh. Nabi Muhammad ni sekarang tak mati lagi, dia hidup lagi, sedang solat dalam kubur. Lagi pening. Allah. Lepas tu pergi ke masjid Al-Bahriyah pula. Orang tanya saya, kenapa awak jawab awak tu orang ni? Awak jawab sendiri je lah, awak reti kan. Dia kata kalau lepas tu dia beritahu Ustaz Adi, kata memang bukan akidah ahli sunnah gini. Pasal apa nak kata Ustaz Adi ni? Awak pun jangan kata saya kata, awak kena kata Tuhan kata, baru betul. Oh lah, dia kata Ustaz lemuk saja, otak spek nah. Ni silap bulan ni, silap kan?
Ni puja tak guru juga, balik pada asal. Jadi kalau Ustaz Adi mati ni, berat dia ni. Keselamatan. Dia serupa dulu Nabi Muhammad bila mati tu kan, pakat tak sokong belakang pasal Nabi mati. Lah, Allah kena puja Allah hidup kan. Nabi manusia semua mati belakang. Jadi hari ni Ustaz Adi mengajar di Masjid Bakhia, tak tahu ni macam mana malam ni. Dua malam lepas dia mengajar situ. Besar. Hari saya mengajar di Kebakhia tu, saya tak boleh naik Masjid Kebakhia tu. Saya mengajar di surau di Kebakhia tu, tak boleh naik. Pengurusi dia mari dengar saya mengajar. Pengurusi dia mari, Tok Imam dia mari dengar saya mengajar. Depan ni hangguk gini, betul. Belakang tu kan, ni tak tahu panggil Ustaz Adi mari, tak tahu. Mestinya dia cili ke mulut ke Ustaz Adi dah rasa, atau putih mata Ustaz Adi dah rasa. Dia ingat kita je kata. Bukan masalah kita kata, masalah Quran kata. Saya hanya belajar ya. Yang mengajar Ustaz Adi, tapi tak pernah saya bila ada apa-apa hal saya rujuk pada dia, saya rujuk pada Quran. Awak bersumpah lah, jangan jadi puja tak guru pula. Alah. Dah reti dah kan, tawasul tak boleh, jawab je lah. Orang mana reti tu jawab gitu ya. Daripada Quran sikit ya, daripada ayat ni sikit ya, gitu. Kalau tak reti, telefon saya hantar saya hantar maklumat, awak jawab lah. Awak jangan kata saya je, tak penting. Allah yang ajar ya. Kalau tak faham ni tak reti lagi agama. Sebab tu dia kata Nabi Muhammad hidup lagi tu, pok dia tu. Bertawassul ke Nabi ni harus, dia kata. Harus. Saya kalau tengok tu ajak nak cili mata tu. Tahu cili mata? Cili mata, seputih mata ni, atau cili sebiji mata ni, cili sebiji mata ni. Mulut tu bobo cili pula mulut tu. Gerai sungguh. Ini ilah yang keempat ni, sebab yang keempat kenapa perang ni Allah Ta'ala yang menentukan ni. Wa idh zayyana lahum syaitanu a'malahum, dan ketika diperlihatkan baik pada mereka itu oleh syaitan, amalan-amalan mereka, syirik kufur mereka buat tu jadi baik, lawan Nabi tu jadi bagus, lawan ahli sunnah tu jadi bagus, buat bid'ah tu bagus, buat syirik pada Allah tawassul tu bagus. Mudah ya kalau hal tawassul ni nak jawab, mudah ya. Orang tahu apa beza tawassul awak dengan Kristian tawassul pada Nabi Isa? Tanya tu ya. Apa beza? Beza mana? Tak ada. Awak tanya gitu ke dia. Yang kedua, apa beza Hindu tu berperantara kepada dewa dia tu? Apa beza awak tawassul dengan Nabi Muhammad ni? Apa beza? Dah awak kata boleh. Tak? Orang Kristian kafir kena tawassul. Jadi awak yang tak kafir ni, mana syarat dia? Perbuatan perkara serupa. Macam mana tak sesat ni? Waladhalin ni buat ni. Orang yang sesat, cari Tuhan tak jumpa, pergi puja Nabi Muhammad juga, belajar tak jumpa Allah, jumpa Nabi telah Tuhan pula. Allah. Waladhalin, sesat, popular sesat. Bila kita kata sedap ya, tak sesat apa ya, puja Nabi. Kan Nabi mati dah ya. Dan Umar nak pancung kepala kalau siapa dia kata Nabi mati dah, mata tu. Sehinggalah sama nak Abu Bakar mari baca ayat Quran pada dia. Sesungguhnya Nabi itu mati. Dan kalau dia mati itu kamu nak balik ke belakang kah? Dah. Puja Allah, Allah tu hidup.
Waqala la ghaliba lakum, dan berkata orang yang tak kalah pada mereka. Al-yawma, pada hari ini, minan nas, daripada manusia. Wa inni jarul lakum, aku akan bantu kamu hari ini. Syaitan kata kepada orang musyrikin. Ni waqala la tu, waqala la, berkata orang yang akan kalah. Orang yang tak akan kalah, dia berasa tak akan kalah. Dia kata, syaitan kata kepada mereka ni. Syaitan sendiri berupa satu orang musyrikin. Nama apa dia? Ada, dia berupa satu orang yang musyrikin. Syaitan dia turun sendiri berupa manusia, dan dia berupa dengan rupa satu orang musyrikin. Orang musyrikin itu tak mari perang, dia mari ambil tempat, ambil alih. Ketua kabilah. Iaitu menampakkan rupa dia seperti Suraqah bin Malik bin Ju'sham, tokoh Bani Mudlij dan pembesar daerah itu. Jadi musyrikin tengok syaitan tu seperti siapa dia ni, Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik tak pergi perang tu. Dia berupa Suraqah bin Malik. Masa tu malaikat tak turun lagi ni. Nah. Jadi ingatlah ketika diperlihatkan baik bagi mereka oleh syaitan pada mereka, amal-amal syirik kufur lawan Nabi itu jadi baik. Waqala, dan berkata syaitan, la ghaliba lakum, kamu tidak akan kalah lagi al-yawma, pada hari ini, minan nas, daripada manusia, iaitu Nabi. Wa inni jarul lakum, aku akan bantu kamu, kata je. Pasal ni orang hebat lah dia ni. Suraqah ni orang hebat. Nah, falamma tara'atil fi'atani, maka tatkala bertentangan dua pasukan, naqasa ala aqibai, undur diri dia ke belakang. Syaitan tu undur diri ke belakang bila berdepan tu. Pasal apa? Waqala, dia berkata, inni bari minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Ini sungguhnya aku lihat mala tarawna, apa yang kamu tak nampak, iaitu malaikat turun tu dia tengok, kan dia nampak dia lagi. Inni akhafu Allah, sesungguhnya aku takut pada Allah, iaitu takut pada malaikat akan pukul aku mati. Sila boleh mati dia hari ni. Dia pandang. Ini baru Syaitan sendiri. Wallahu syadidul iqab. Sedangkan Allah Ta'ala tu dia kata tu syadidul iqab, sangat teruk akibat balasan dia. Air tak bukan. Jadi bila syaitan tu lagi tengok waktu ya dah tengok. Bye. Ni sebab yang kelima, kenapakah harta ghanimah ni kena bagi
oleh Nabi dari Allah dan Rasul, iaitu sebab yang kelima kenapa perang ni, kenapa harta ghanimah dibagi, kerana Allah Ta'ala tolong idh yaqul, ingatlah ketika musyrikin itu berkata, al-munafiq, ketika idh yaqulul munafiqun, ketika orang-orang munafik berkata di Madinah sana, di Madinah. Dia kata ni di Madinah. Nah, munafik kata sebelum pada Nabi mari ke Badar, munafik kata ke Nabi, wow situ ialah yakinlah. Yakinlah. Wow tu maknanya yakinlah. Alladhi fi qulubihim, orang-orang yang ada pada hati-hati mereka maradun, penyakit. Gharraha ulai dinuhum, telah menipu mereka-mereka ini oleh agama mereka. Pergi itu nak kena bunuh diri, kata munafik di Madinah kepada sahabat-sahabat Nabi. Ada dah dia kata, alladzina fi qulubihim maradun, iaitu dengan yakin orang-orang yang pada hati mereka tu penyakit, iaitu iaitu munafik lah ni. Dia kata apa? Gharraha ulai dinuhum, telah menipu mereka oleh agama mereka. Pergi perang tu, pasal pergi perang tu tentu kalah. Dah berjalan kaki ayam ada sahabat Nabi kan, baju compan capir, orang pakai baju besi, dia pakai baju suruh sahabat capir. Jalan kaki pula tu, unta seekor naik paling moral, gile lah, gile. Kuda tak cukup, unta tak cukup, jadi gile. Wa man yatawakkal, barang siapa yang bertawakal Allah kepada Allah, fa innallaha azizun hakim, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha gagah perkasa lagi amat bijaksana. Walau taro, sekiranya kamu lihat, iaitu sekiranya kamu tahulah di waktu mana tu, idh yatawaffa alladhina kafaru, ketika dimatikan, ketika malaikat ketika malaikat di waktu dimatikan mereka oleh malaikat, pada orang kafir, ketika malaikat nak mematikan waktu mereka, iaitu ketika orang-orang kafir itu nak dimatikan oleh malaikat. Nah, al-malaikah tu para malaikat. Yadribuna, pukul wujuhahum, dia pukul muka-muka musyrikin. Malaikat tu pukul. Nah, Tuhan kata malaikat maut tu pukul muka orang-orang yang nak mati tu, pukul. Wa adbarahum, dan belakang-belakang mereka. Wadhuqul azab al-hariq, rasakanlah kamu azab yang membakar ni. So keluar roh cepat-cepat supaya nak dibubuh dari neraka pula. Pukul muka, pukul belakang, cepat keluar roh kamu cepat-cepat. Keluar roh kamu cepat-cepat. Wadhuqul azab, dan rasakanlah azab al-hariq yang membakar ni. Zalika bima qaddamat aydikum, yang demikian azab itu dengan sebab telah apa yang dibuat oleh tangan-tangan kamu. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid, dan sungguh-sungguhlah Allah Ta'ala tidak ingin nak menzalimi terhadap para hamba-Nya. Kada bi ali fir'aun, mereka ni yang kufur ni adanya seperti keluarga Fir'aun juga dulu. Walladzina min qablihim, dan ada orang-orang musyrikin sebelum pada Fir'aun dulu, iaitu kaum Samud, kaum Lut, kaum Nuh.
Kafaru bi ayatillah, mereka engkar terhadap ayat-ayat tauhid Allah. Fa akhadhahumullah, maka Allah Taala azabkan mereka bi dhunubihim, dengan sebab dosa-dosa syirik bid'ah yang mereka buat, bukan kerana pembangunan yang mereka buat. Innallaha, sesungguhnya Allah Taala tu qawiyyun syadidul iqab, maha kuat, maha teruk azab balasannya. Ayat ke-53. Dzalika bi anna Allah lahum Dzalika bi anna Allah, yang demikian sumpah Allah Taala. Allah Taala bersumpah ni. Yang demikian sumpah Allah Taala iaitu sebab azab itu ialah bi anna Allah, iaitu dengan sumpah Allah. Lam yaku mughayyira bahawasanya Allah Ta'ala tidak akan ubah nikmat dia, nikmatnya ke atas kau, nikmatnya tidak akan ubah, nikmatan ghaira mughayyira tu Tuhan tidak akan ubah nikmatan atau nikmat dia, an'amaha yang Allah Ta'ala telah berikannya ala qaumin, ke atas mana-mana kaum, atas satu kaum lah, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah mereka sendiri mengubah dengan perangai-perangai mereka, mengubah dengan buat syirik, buat bid'ah, buat kufur ni, tu kena. Dulu kan Allah Ta'ala, kita dengar dulu kan Allah Ta'ala tak akan berubah satu-satu kaum bahasa mereka, kaum tu ubah sendiri, tak ada kan. Dah 40 tahun diri tak. Allah Ta'ala tidak akan beri ubah nikmat dia kata satu kaum, sehingga kaum tu ubah perangai dia daripada baik kepada buat syirik pada Allah. Cuma dia sama ada dia nak buat sekarang ke kemudian tak tahulah. Wa anna Allah sami'un alim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar perubahan-perubahan ucapan mereka. Al-alim, maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka. Kada bi ali Fir'aun, adab perangai musyrikin ni sama seperti adab perangai kat keluarga Fir'aun dululah. Walladzina min qablihim, dan orang-orang musyrikin sebelum pada mereka. Mari pula ayat. Tak. Mari pula. Tak ni mari kata dah. Ni kata pula. Walladzina min qablihim, dan orang-orang musyrikin yang buat syirik pada Allah Ta'ala ni sebelum pada mereka. Kadzabu bi ayati rabbihim, mereka menolak ayat-ayat Tuhan mereka. Fa ahlaknahum, maka Allah Ta'ala mengazabkan mereka itu bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa syirik kufur bid'ah mereka buat. Wa awraqna ala fir'aun, dan kami tenggelam lemas keluarga Fir'aun semua sekali. Wa kullun, dan semuanya kanu zalimin, orang mana yang mati itu semua sekali zalim, iaitu semua sekali buat syirik pada Allah. Ayat ke 55. Kata pula ni kata pula dua kali dah dalam surah ni. Inna syarrad dawabi indallah illadzina kafaru, sesungguhnya seburuk-buruk binatang di sisi Allah alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar tauhid. Padahal binatang ni dia tidak buat syirik ke Tuhan. Binatang-binatang ni, lembu, kambing itu masuk tak kira lah. Apa babi ke, apa rimau ke, tak buat syirik pada Allah lah. Kau dia tu
Tapi Tuhan takbirkan mereka itu seperti binatang. Seburuk-buruk binatang yang merayap atas muka bumi di sisi Allah Ta'ala ialah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, iaitu orang yang engkar tauhid, orang yang buat syirik pada Allah. Tu lebih buruk daripada binatang. Fahum la yu'minun, maka mereka tu tak nak beriman. Puja juga Nabi Muhammad. Allah tu lah ya kan. Duk kata Kristian tu sesat, dia pula puja Nabi. Alladzina hatta minhum, iaitu termasuklah yang kamu pernah buat perjanjian. Termasuklah orang-orang yang kamu telah berbuat perjanjian di antara mereka, iaitu bangsa Quraisy, iaitu bangsa Quraizah, Bani Quraizah. Masa ni Bani Quraizah baru ya. Quraizah ni Yahudi. Termasuk orang-orang yang kamu buat perjanjian di antara mereka, iaitu Bani Quraizah mula-mula. Belum lagi Bani Nadir dan Bani Kainuqa. Thumma yanquduna ahdahum, kemudian senantiasalah mereka memungkiri janji-janji mereka fi kulli marratin, pada setiap urusan mereka. Wa hum la yattaqun, sedangkan mereka tu jenis tak takut pada hukum Allah. Ni ada ya, satu orang lalan berjanji pilihan raya ni kita tidak akan naik tu. Naik molek-molek ada. Habis tu naik. Kita tak akan naik semuanya kereta itu masa pilihan raya. Aku janji. Allah. Setiap janji dia tu, dia mukir molek-molek ada. Dia sendiri janji, dia sendiri mukir. Allah. Lepas tu dia curi duit tu, dia kata orang derma. Tak ada siapa dia marah. Otak belik lagi ya. Geng dia tu semua jadi dah kau kali bagi sikit sama orang tak haula. Anda insya-Allah. Patipah pun senyap pula ni. Senyap pula patipah pula. Dengar khabar takut ada nak join group apa. Dengar khabar tak tahu betul dah. Fa imma, maka jika sekiranya tathqafannahum, dan apabila sekiranya kamu berjumpa dengan mereka fil harbi, pada perperangan, fasyarrib bihim, maka kamu cerai berailah mereka. Maka bercerai berailah mereka. Man khalafakum, orang-orang yang di belakang mereka, la'allahum, supaya mereka itu yadzakkarun, boleh ambil pelajaran. Mudah-mudahan mereka boleh ambil pelajaran. Fasyarrib bihim tu, kami seksakan mereka itu, iaitu cerai beraikan mereka dalam peperangan. Kalau kita lawan saja, mereka akan cerai berai walaupun ramai. Siapa dia kata? Allah Ta'ala kata tu. Wa imma takhafanna min qaumin, dan jika sekiranya kamu rasa bimbang khianat-khianat mereka tu, min qaumin, daripada satu kaum, khianatan, berlaku khianat, Fambil, serah baliklah perjanjian itu ilaihim, pada mereka, ala sawain, dengan cara yang sama. Cara macam mana kita buat perjanjian dengan dia, kita serah balik perjanjian dengan dia, serah balik perjanjian dengan dia untuk kita perang dengan dia. Gitu. Serah balik. Awak ni biasa tidak nak ikut kita, serah balik perjanjian kita nak bela demo apa semua.
Dulu janji nak ikut negara kita ni gini. Kalau sekiranya dia engkar berterusan, kita pun ambil janji tok nenek dia buat dengan tok nenek kita dulu. Ambil janji tu. Ni janjian kamu sudah tiasa engkar. Kita suruh balik. Kita pergi dulu. Gitu. Kita suruh balik dulu. Innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang khianat janjian. Zajrun, ayat Zajrun. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu. Dan jangan sekali-kali mereka orang kafir itu menyangka. Jangan sekali-kali orang-orang yang kafir itu menyangka. Sabaku mereka berdapat lari. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka itu tidak dapat melepaskan diri. Innahum la yu'jizun. Sesungguhnya mereka itu tidak mampu nak melemahkan Allah Ta'ala sedikit pun. Dia berasa dia menang, dia besar, dia apa. Sesungguhnya mereka itu tidak sekali-kali dapat melemahkan Allah untuk Allah buat tindakan apa-apa pada dia di dunia ni. Ini khas untuk khalifah. Ayat ni khas untuk khalifah pula. Ayat 50, ayat 60. Ayat ni khas untuk khalifah. Wa'iddu lahum. Hendaklah kamu sediakan persiapan. Mastata'tum, semampu kamu ni, min quwwatin, daripada sebarang kekuatan yang ada, iaitu halat senjata ni. Wa min ribatil khawli, iaitu persiapan daripada tentera berkudanya. Turhibu nabihi, supaya kamu dapat menakut-nakutkan mereka dengan tentera berkuda. Kalau sekarang ni kata kebal, dulu kata kebal, lah ni dia tak jadi dah kata kebal. Lah ni kena kata kebal pula lah. Supaya kamu dapat menakut-nakutkan mereka dengan tentera berkuda tu. Adu wallah, iaitu musuh Allah, wa aduwakum, dan musuh kamu sendiri. Wa akharina, dan kaum yang lain-lain, min dunihim, selain daripada mereka itu, la ta'lamunahum, yang kamu tak tahu lagi hal mereka. Siapa dia ni? Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, dan tentera-tentera lain yang selain pada mereka ini yang kamu tak tahu tentang mereka. Apa dia ni? Ini Rom dan Parsi. Masa Nabi tak perang dengan Rom dan Parsi. Yang buat perang Rom dengan Parsi ini ialah Sayyidina Umar. Allahu ya'lamuhu, Allah Ta'ala mengetahui tentang mereka. Wa ma tunfiqu, dan apa saja yang kamu infak, min syai'in, daripada apa saja benda, fi sabilillah, dalam menghidupkan agama Allah Ta'ala ni, yuwaffa ilaikum, akan kamu dapati ada tersimpan untuk kamu. Wa antum la tuzlamun, sedangkan kamu tidak akan dizalimi. Fi sabilillah yuwaffa ilaikum, cukuplah dengan Allah Ta'ala pada kamu untuk menyimpan harta ghanimah kamu. Wa antum la tuzlamun, dan sedangkan kamu tidak akan dizalimi oleh Allah lah. Maknanya tidak kurang pun pahala, malah berlipat-lipat kali ganda.
Sebab yang keenam, kenapakah harta ghanimah ni perlu Allah Ta'ala bagi? Ngantuk dah. Ngantuk dah. Habis bab ni. Wa in januhu, iaitu ayat 61. Wa in januhu, sekiranya mereka condong lis salam, terhadap perjanjian, lis salmi, sekiranya mereka condong kepada perdamaian, fajtah laha, terima sajalah perjanjian itu. Wa tawakkal 'ala Allah, dan bertawakal kamu pada Allah. Jika mereka berkhianat, tawakal pada Allah. Innallaha huwas sami'ul alim, sungguhnya Allah Ta'ala dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa in yuridu, dan sekiranya mereka ingin ayyakhda'uka, untuk memperdayakan kamu, tipulah. Fa inna hasbaka Allah, maka cukuplah bagi kamu Allah Ta'ala sebagai penjaga kamu. Wallazi ayyadaka, dialah yang akan mengukuhkan kedudukan kamu, binasrihi, dengan pertolongannya, wabil mu'minin, dan juga terhadap orang-orang mukmin yang lain. Anak kita ni cukup Allah Ta'ala saja sepatu. Selalu nak kata zikir gini boleh lah. Hasbunallah wa ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung, wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Hasbunallah, cukuplah kami dengan Allah. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung kami. Wa ni'man nasir, sebaik-baik penolong kami. Wa allafa baina qulubihim, ayat ke-63. Dan Allah lah satu-satunya di antara hati-hati mereka. Allah Ta'ala satu-satu kan di antara hati-hati mereka. Allah Ta'ala ni ayat ni Allah saja yang boleh menyatukan hati umat Islam. Awak pernah dengar kan? Pernah dengar tak? Kenapa Islam ni tak satu? Kan? Kenapa negara tu gini, negara ni gini, kenapa tidak satu? Tak, pernah tak? Kenapa ke Arab tak tolong? Kenapa tak gini, kenapa tak gini, macam-macam. Tapi maknanya semua sekali nak satukan umat Islam lah pada. Ni ayat dia. Wa allafa baina qulubihim, Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala sajalah yang satu-satukan di antara hati-hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, sekiranya kamu sanggup berbelanja harta sepenuh bumi, sekiranya kamu sanggup berbelanja harta, jika kamu ada ni harta sepenuh bumi, jika kamu ada harta sepenuh bumi, nah, ma'allafta baina qulubihim, tidaklah kamu dapat mampu nak satukan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Ta'ala sajalah yang boleh menyatukan hati-hati mereka dengan ajakan tauhid. Ajakan tauhid tu beriman, mengucap dua kalimah syahadah, ajakan tauhid tu terus bersatu jadi satu je. Tak kira bangsa apa, tak kira apa. Ini tidak ni. Awak ni tak kenal sahabat. Bila seorang terima saja jadi suka, jadi sayang pada orang baru mari. Bukan gitu. Gitu. Jadi kalau boleh buat ni semua ni, jadi hati tu jadi bersatu dah. Cukup dulu kita
Innahu azizun hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha gagah perkasa, boleh menyatukan hati manusia ni kalau dia nak. Al-Hakim, bijak bijaksana dia kena suruh kita sebar tauhid ni, baru dia satukan hati umat Islam. Kita sebar tauhid ni di kalangan manusia terjadi Islam. Tak sebar tauhid kepada orang yang ragu-ragu masuk Islam, tiba ajar kepada orang-orang musyrik dia masuk Islam, ajar orang yang tak erti agama biar dia kembali pada Islam balik. Dengan betul tauhid ni, Allah Ta'ala maha bijaksana, boleh menyatukan kita semua. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Malam esok di rumah jemaah surah Taubah. Surah Taubah. Tidak surah Anfal, surah Taubah. Ayat berapa dah rumah jemaah? Tak ingat lah. Ramai lah. Oh, bila nombor satu umat Islam. Tak boleh satu kalau tidak betul tauhid. Tak boleh satu. Lah ni baru kita start faham tak? Nak erti agama ni kena belajar ni. Tauhid bila betul,